Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya 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 Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Alhamdulillah sama-sama kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurniaan Allah pada pagi ini kita masih lagi dapat berjumpa dan bertemu. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi bacaan kita pada kitab Riyadhus Shalihin
dan kita sampai kepada hadis-hadis berkaitan dengan takutkan Allah. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, ada suatu pepatah Arab yang berbunyi, Ra'sul hikmah makhafatullah. Ibu kepada segala hikmah adalah takutkan Allah. Benar kata-kata ini. Kerana bila ada rasa dalam hati kita takutkan Allah, takutkan penyiksaan daripada Allah, takutkan hari-hari mendatang yang mana kita pulang membawa dosa dan nanti akan bertemu di mahkamah Allah. Semua ketakutan ini adalah punca kepada segala kebaikan yang akan muncul di dalam hati kita. Takutkan Allah merupakan punca timbulnya segala kebaikan yang akan muncul di hati kita. Sebab itu, tajuk yang kita bincangkan ini sangat penting. Kita mesti mencari bagaimana kita dapat mewujudkan rasa takut kepada Allah di dalam hati kita. Kita kena mencari bagaimana kaedah, bagaimana resepi yang boleh menjadikan diri kita ini takutkan Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab takutkan Allah, mendatangkan kepada kita contoh-contoh hadis-hadis nabawiyah yang boleh menjadikan kita ini gerun dan takut kepada Allah. Mari kita lihat antara hadis-hadis yang bila kita dengar, bila kita renung, boleh menyebabkan bergementar hati orang-orang yang beriman. Baik, mari kita tengok salah satu daripada hadis tersebut. Nabi SAW pernah bersabda, An Abi Barzah Bara' thumma zai nadlahu An Abi Barzah Bara' thumma zai Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi, hadis hasanun sahih. Dari Abi Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa kata Rasulullah? Kedua kaki seseorang itu tidak akan bergerak dan berganjak sebelum ditanya tentang umur untuk apa ia dihabiskan, tentang ilmu untuk apa ia dipergunakan, tentang harta kekayaan dari mana diperolehi dan untuk apa ia dibelanjakan, dan tentang badan untuk apa ia dirosakkan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, kita semua beriman
bahawa salah satu daripada peristiwa yang akan kita lalui di akhirat nanti ialah peristiwa perbicaraan di mahkamah Allah. Peristiwa segala apa yang kita lakukan di bumi ini akan dibicarakan satu persatu, daripada sekecil-kecilnya sampai kepada sebesar-besar perkara. Semuanya itu pasti akan dibicarakan. Tidak ada orang yang boleh lepas dan lalu begitu saja. Semua akan melalui padang mahsyar. Allahu Akbar. Dan Nabi menyebut dalam hadis ini, tidak ada manusia yang dapat pergi meninggalkan padang mahsyar. Tidak ada manusia yang boleh bergerak kakinya menuju ke tempat lain. Artinya dia akan duduk di padang mahsyar, ditanya, berdiri di hadapan Allah, disoal, disiasat. Dan antara soalan yang akan ditanya itu ialah tentang umurnya. Untuk apa ia dihabiskan. Yus'alu an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, untuk apa ia dihabiskan. Yang ini pun tuan-tuan, kalau kita congak balik, tercungap kita nak menjawabnya. Kerana Allah telah meminjamkan umurnya kepada kita sejak daripada kita lahir sampai kepada seorang itu meninggal. Katakanlah meninggalnya ia umur 63 tahun. Sepanjang 63 tahun ada berapa bilion detik? Ada berapa bilion minit? Setiap detik, setiap minit akan ditanya oleh Allah ke mana kita lakukan. Bayangkan tuan-tuan, kalau ada sedetik ataupun seminit daripada 63 tahun kita hidup tu, ada sedetik dan seminit maksiat yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan hitung kita. Dicarinya setiap detik itu di mana ada maksiat. Dicarinya setiap minit kita itu di mana ada maksiat. Kita tak boleh lepas lari. Sebab itu para awliya alaihimussalatu wassalam, mereka akan habiskan setiap minit dan setiap detik kehidupan mereka ke arah ketaatan kepada Allah. Karena dia tahu setiap detik, setiap minit, setiap tarik nafas, setiap mata kita berkelip, semuanya itu akan ditanya dan dihisap di hadapan Allah. Semuanya akan diaudit. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang takutkan dan terkenangkan perkara ini, dia tidak berani langsung untuk melakukan perbuatan yang sia-sia di dalam minit-minit kehidupannya. Bayangkan kalau minit pun akan dibicarakan, bagaimana jam. 1 jam orang itu melakukan dosa, bagaimana dia nak jawab depan Allah. Semuanya akan ditelanjangkan, akan dilondehkan, akan dibuka kembali pada waktu itu. Umurmu, bagaimana kamu menghabiskan umur 63 tahun itu. Yang ini pun tuan-tuan, ya Allah, tercungap kita. Kemudian Allah akan bertanya lagi, wa an ilmihi fima fa'ala. Allah Ta'ala akan tanya pula tentang ilmu. Untuk apa ia dipergunakan. Setiap seorang daripada kita diberi anugerah ilmu oleh Allah. Jangan kita kata kita pandai. Jangan kita kata kita bijak. Tak. Kita jadi orang berpengetahuan ini kerana kita diberi pinjam oleh Allah akan ilmunya. Kita diberi pinjam. Orang ini diberikan ilmu sebanyak ini. Orang ini diberikan ilmu sebanyak ini. Itu semua pembahagian daripada Allah. Ada yang menerima pembahagian ilmu itu banyak. Ada yang terima ilmu itu sedikit. Pokoknya
Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita ialah pinjaman sementara dari Allah. Sebab itu Allah akan tanya di akhirat, ilmu yang aku berikan itu, apa yang kamu gunakan? Guna untuk buat apa? Di sini tuan-tuan, kita kena sedar bahawa kepentingan ilmu itu, adakah diamalkan? Adakah disampaikan? Adakah dengan memiliki ilmu itu kita akan menjadi orang yang sombong dan takabur, terasa diri lebih pandai daripada orang lain? Apakah dengan memiliki ilmu itu kita akan merasakan bahawa kita boleh mendapat sanjungan dan pujian daripada orang lain? Allah Subhanahu wa taala akan tanya. Sebab itu ilmu yang ada di dada, di sebaliknya tertanggung sejuta tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Sebab itu tuan-tuan, para ulama tidak berani untuk menyembunyikan ilmu mereka. Dan para ulama tidak berani untuk menolak permintaan anak-anak murid mereka untuk belajar. Kerana dia tahu ilmu itu kurniaan Allah yang akan ditanya, ke mana kamu gunakan. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, pernah seorang ulama di negeri Syam, sewaktu saya berada di sana menuntut ilmu, saya jumpa dia pada waktu malam. Di malam yang gelap, di sebuah stesen bas. Ketika itu hujan turun renyai-renyai, sejuk. Suasana musim sejuk. Saya jumpa dia, tak kenal pun. Lalu saya oleh kerana gairah untuk menuntut ilmu, lalu memberi salam dan bertanya kepada dia, wahai tuan guru, boleh saya berkenalan? Boleh. Bagi nama, dia pun bagi nama. Saya pun tanya, tuan guru, saya ni nak menuntut ilmu dengan tuan guru. Peristiwa ini berlaku di perhentian bas. Dia pun sedang menunggu bas, saya pun sedang menunggu bas. Lalu dia memberi alasan bahawa dia pun sibuk. Dia suruh saya supaya carilah ilmu di tempat-tempat yang ada, di sekolah-sekolah yang ada. Adapun dia memang sibuk. Lalu saya ni terfikir satu perkara. Saya kata, saya ni datang jauh tuan guru. Kalau saya balik nanti jahil, tak cukup ilmu, jadi siapa yang akan bertanggungjawab? Bila dia fikir begitu, dia terus beri kad bisnes dia. Dan dia suruh datang ke tempat dia esok. Saya pun cari. Esok hari datang, rupanya dia ni seorang pengusaha baju sejuk. Dia ada kilang untuk buat baju sejuk rupanya. Memang sibuklah orangnya. Tetapi orang alim. Lalu dia berkata, kamu nak belajar ilmu apa? Apa saja ilmu yang berguna. Dia kata, kita belajar ilmu faraid. Saya pun mula mempelajari ilmu faraid daripada beliau pada waktu rehat. Hampir setiap hari. Rehat tengah hari, dia tidak tidur. Tetapi dia mengajar saya ilmu faraid. Dia ketakutan kalau menolak seorang pelajar yang ingin mempelajari ilmu. Sebab apa? Sebab nanti akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya oleh Allah, ilmu tu guna dekat mana? Itu yang kita takut. Sebab itu bila ilmu ada di dada, janganlah ia menjadi satu kebanggaan semata-mata. Tetapi kena ingat di sebalik ilmu itu ada sejuta tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Kerana ia ialah nikmat Allah yang dipinjamkan kepada kita. Dan ia akan ditanya di hadapan Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Allah Taala akan tanya tentang harta yang ada pada dirinya. Daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Yang ini pun letih nak menjawab. Daripada mana engkau dapat ni? Punya banyaknya harta ni, daripada mana engkau dapat? Daripada kerja. Kerja di pejabat, adakah kerja yang benar-benar betul, benar-benar rajin, benar-benar tunaikan tanggungjawab sehingga engkau bawa balik gaji yang cukup besar ini? Semuanya akan ditanya, tuan-tuan. Allah Ta'ala akan periksa setiap sen yang kita ada itu, tuan-tuan, daripada mana sumber kita dapat. Semua akan ditanya.
Dan bukan itu saja, Allah Ta'ala juga mula memeriksa dan menanya, ke mana kamu belanjakan duit ini? Yang ini yang susah bagi diri kita. Ke mana kau belanjakan duit ini? Adakah ke tempat yang sepatutnya, ataupun di sana berlaku pembaziran? Mengapa ketika datang orang susah mohon derma, kamu menjadi lebih kedekut dan bakhil? Ini semua akan ditanya. Jadi tuan-tuan, kemudian Allah Ta'ala akan tanya, wa an jismihi fima ablah. Dan Allah Ta'ala akan tanya tentang tubuh badannya. Allah Ta'ala berikan tubuh badan, mata yang sehat. Adakah kamu guna untuk membaca Al-Quran atau melihat perkara yang haram? Allah Ta'ala berikan kepada kamu telinga. Adakah kamu guna untuk mendengar benda yang baik ataupun kamu mendengar benda yang haram? Semua itu akan ditanya. Kaki kamu, ke mana kamu melangkah pergi? Melangkah pergi ke surau ke atau melangkah ke tempat yang tidak baik? Semua akan ditanya. Jadi hadis Nabi ini akan menyebabkan kita ni bila fikir, ya Allah, kalau semua ni akan ditanya, tak berani kita nak menghabiskan hidup ini dengan melakukan dosa kepada Allah. Kita bila polis tanya pun kadang-kadang kita dah tergagap-gagap nak menjawabnya. Walhal polis dia bukan tahu semua perkara tentang kita. Allah yang bertanya, dia sudah tahu segala-galanya tentang kita. Cuma dia bertanya sebagai untuk menguji kita. Bagaimana tuan-tuan kita nak menjawab di hadapan Allah yang bertanya sudah tahu segala-galanya tentang diri kita. Ketika itu nak berbohong. Jadi tuan-tuan, lihat-lihatlah detik umur kita. Lihat-lihatlah segala harta kita. Lihat-lihatlah segala ilmu kurniaan Allah kepada kita. Dan lihat-lihatlah tentang tubuh badan kita, panca indera kita yang sehat, ke mana kita telah gunakan. Alhamdulillah ketika ini kita telah gunakan uang kita untuk membayar bil telefon, untuk mendengar kuliah. Kita telah menggunakan lidah kita untuk mengajar manusia. Kita telah gunakan lidah mata kita untuk melihat kuliah agama. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Tetapi lepas ni macam mana? Kemana kita nak gunakan panca indera kita tu? Lepas majlis ilmu ni, kemana kita nak gunakan harta yang ada pada kita tu? Lepas majlis ilmu ni, kemana kita nak gunakan ilmu bawa kereta yang ada pada kita tu? Ada orang ada ilmu bawa kereta, ilmu memasak, macam-macam. Kemana nak gunakan ilmu tu? Jadi tuan-tuan, berhati-hati. Sebab itulah, salah satu gaya hidup seorang mukmin senantiasa mendahulukan apa Allah kata sebelum melihat apa nafsu kata. Orang mukmin yang ingin berjaya di akhirat akan senantiasa memikirkan apa Allah kata sebelum memikirkan apa nafsu kata. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, mari kita dengar hadis yang lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul farni qad intaqfama al-qarna wastama al-idhna mata yu'maru bin nafkhi fayanfakh fa ka'anna dhalika faqula ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, bagaimana aku boleh bersukaria sedangkan malaikat yang memegang sangkakala telah memasukkan sangkakalanya ke dalam mulut dan dia hanya menunggu izin, menunggu masa
ia diperintahkan untuk meniup sangkakala itu. Berita ini dirasa sangat berat oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam hadis ini Nabi menerangkan macam mana aku nak melakukan, bagaimana aku nak berseronok di atas dunia ini. Sedangkan ketika ini malaikat yang menjaga sangkakala, yang mana sangkakala ini kalau ditiup maka berlaku kiamat yang pertama. Dunia ini akan hancur. Bagaimana aku nak hidup dengan sukaria? Sedangkan malaikat menjaga sangkakala telah meletakkan muncung sangkakalanya di dalam mulut. Hanya tunggu masa untuk diizinkan dia meniupnya. Bila Allah kata tiup, maka dia tiup saja, maka dunia ini akan hancur. Tetapi sangkakala itu muncungnya sudah berada dalam mulut malaikat. Hanya tunggu untuk tiup saja. Bagaimana aku nak bersukaria, kata Nabi. Sedangkan sangkakala itu sudah berada dalam mulut malaikat yang menjaga sangkakala, malaikat Israfil. Kebimbangan Nabi. Sebab itu dia memikirkan, tak sempat lagi dah untuk bersukaria. Tak sempat lagi dah untuk buat benda-benda yang melarakan, yang melalaikan. Tak sempat dah. Sebab kiamat sudah hampir. Kiamat sudah hampir. Kalau kita pada hari ini, mungkin boleh kita mengandaikan bagaimana kita nak bersukaria. Sedangkan malaikat maut sudah bergerak untuk menghampiri kita. Bagaimana kita nak bersukaria sedangkan nama kita semakin hampir di dalam giliran yang ada pada malaikat maut untuk dicabut nyawanya. Bagaimana kita nak bergembira, hidup nak bergelak ketawa. Sedangkan mungkin esok giliran kita. Inilah perkara-perkara yang perlu kita datangkan dalam fikiran kita. Supaya kita boleh menjadi insan yang sentiasa risau akan masa depan diri kita di akhirat. Atas dunia ni hidupnya sebentar saja. Bila kita melangkah kaki ke akhirat dengan kematian, maka kita akan melalui alam yang akan kekal abadi buat selama-lamanya. Karena itu sebelum mati ini, sebelum Allah mengambil nyawa kita, mari kita wujudkan dan hidupkan cara hidup Islam dalam diri kita ini. Dan salah satu daripada caranya dengan meletakkan ketakutan dalam hati untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, dalam satu hadis yang lain daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dhalik. Sayyidatina Aisyah berkata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Pada hari kiamat nanti, manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan ia bertelanjang bulat. Saya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
semua orang laki-laki dan perempuan di mana salah seorang di antara mereka dapat melihat yang lain. Maknanya ketika itu lelaki dan perempuan semuanya tak pakai baju, bertelanjang. Jadi mereka akan melihat antara satu sama lain. Sahabat yang bertanya ini mengandaikan peristiwa itu bagaikan berlaku di dunia. Kalau berlaku di dunia mungkin boleh melihat antara satu sama lain. Sebab orang itu tak pakai baju, orang ini tak pakai baju, masing-masing tercengang melihat. Tetapi Nabi SAW menjawab, kemuskilan yang ada pada fikiran Sayyidatina Aisyah, bagaimana keadaan di akhirat nanti bila manusia masing-masing tidak memakai baju, lelaki dan perempuan nampak sesama mereka. Nabi bersabda, wahai Aisyah, persoalan saat itu sangat berat, sehingga masing-masing di antara mereka tidak sempat memerhatikan hal-hal yang demikian itu. Ketika itu kata Nabi, tak sempat dah nak melihat hal keadaan orang lain. Tak sempat dah nak melihat orang sebelah tu tak pakai baju, tak pakai baju. Tak sempat dah. Sebab apa? Sebab pada ketika itu manusia ketakutan. Memikirkan apa akan berlaku kepada dirinya. Kerana dia melihat di padang mahsyar itu seorang demi seorang dibicarakan. Tiada satu pun perkara yang tidak ditanya oleh Allah. Terlalu detail. Maka yang menunggu ini ketakutan bagaimana dia nak menjawab. Sebab dia yang melakukan dosa itu, dia tahu dia yang buat. Bagaimana dia nak jawab depan Allah, nak bagi alasan depan Allah. Kerana fikirkan benda itulah manusia tak sedar bahawa orang sebelah ini sudah pun tak pakai baju. Dan dia sendiri pun tak pakai baju. Tak sempat dah tak memikirkan benda itu. Yang terfikir pada fikiran dia bagaimana nak lepas soalan ini. Mengapa aku buat perkara ini di dunia dulu? Itulah hari penyesalan. Itulah hari ketakutan. Yang akan kita semua melangkah ke tempat itu. Dan pintu untuk melangkah ke hari perbicaraan itu ialah kematian kita. Sebab itu jangan pandang mudah kepada kematian. Kita semua sudah semakin hampir dengannya. Kita sudah semakin dekat dengannya. Bukan masa lagi untuk kita berseronok dan bersuka. Setiap detik hidup kita akan ditanya. Setiap sen rezeki yang ada pada kita akan ditanya. Setiap panca indera yang Allah beri pada kita akan ditanya. Semua akan ditanya. Jadi semua ini tuan-tuan difikirkan akan mengundang rasa gerun kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan selalunya kita, kerapnya kita mendengar hadis-hadis Nabawi ini akan dapat melembutkan hati-hati kita. Karena itu, eloklah selepas kita mendengar hadis Nabawi ini, kita berselawat kepada Nabi, menambahkan zikrullah yang lain. Sebelum kita mendengar kuliah ini, berselawat dulu, berzikir dulu, dan pastikan dalam keadaan berwuduk. Supaya kuliah kita ini bukan sekadar kuliah, tetapi kuliah yang dapat melembutkan hati kita yang keras. Kuliah yang dapat membangunkan fikiran kita yang tidur. Kuliah yang dapat merentap nafsu kita yang meronta-ronta, yang setiap ketika mengajak kita untuk berseronok dan bersukaria sahaja. Sebab itu, kita cuba istiqamah dengan kuliah ini. Walaupun sebahagian daripada apa yang dibincangkan mungkin kita dah tahu, tidak mengapa. Mendengar berulang-ulang kali pun tidak mengapa. Semakin banyak diulang, semakin dia melekat di hati. Karena itu tuan-tuan, sama-sama kita beristighfar kepada Allah. Perbanyakkan istighfar, perbanyakkan zikir Allah. Ya, Nabi SAW pernah berkata pada para sahabat, ini mahkum hadisnya, hendaklah kamu cari pelindung kepada diri kamu. Sahabat bertanya, pelindung daripada musuh ke ya Rasulullah? Bukan, pelindung daripada api neraka. Bagaimana ya Rasulullah? Nabi sebut, perbanyakkan baca Subhanallah,
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi itulah dia. Jadi kitab Riyadhus Shalihin ini tuan-tuan, dia ada banyak tercetak di kedai-kedai, kita boleh beli. Jadi lain cetakan, lain pula muka suratnya. Ya, kalau saya ni muka surat 228, 227, 225. Ya, jadi nanti saya akan beritahu tajuknya, kita boleh cari muka surat mengikut tajuk insya-Allah. Tapi kalau kita semua boleh menggunakan kitab Riyadhus Shalihin yang sama, lebih mudah insya-Allah, ya. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu tuan-tuan, tazkirah duha kita. Dan jangan lupa waktu duha masih ada lagi. Kita masih lagi sempat untuk menunaikan solat duha ini. Ya. Jadi tunaikan, dan lepas itu berzikir, baca Quran, dan kita mulakan tugas harian kita di rumah insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.